Rusia memberi warning. Selepas Ukraine, tumpuan kami ialah Sweden dan Finland. Sekiranya Sweden dan Finland masuk NATO, lepas Ukraine kami akan hancurkan Sweden dan Finland. Sekarang diberikan amaran pertama. Sebagaimana 3 kali amaran diberikan oleh Putin apabila NATO masuk Ukraine. Kali ketiga maka berlakulah serangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah min wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, silakan Tuan Imam, Tuan Musi, Tuan Bilal, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, perbincangan untuk malam ini kita mengenai peristiwa yang berlaku pada umat Islam, iaitu pembakaran Al-Quran di Sweden. Dalam tajuk Sweden membakar Al-Quran dan apakah reaksi segera umat Islam dalam konteks ini. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Qul inna Allaha wal huda. Wal tabantawahum ba'da jaka min Allahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahu azim. Dan tidak sekali-kali redha pada kamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu ikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang sejati. Dan sekiranya kamu mengikuti hawa nafsu mereka selepas datang pada kamu ilmu, maka tiada sebarang pelindung dan tiada cara penolong selain Allah. Ayat ini Allah mengingatkan kita bahawa dua kumpulan yang besar ini, Nasara, Yahudi dan Nasara, Al-Yahud dan Nasara, sentiasa menjadi musuh dan mereka tidak pernah redha pada kita. Sentiasa mencari jalan untuk memburukkan dan untuk merosakkan Islam. Dan inilah benar-benar berlaku apabila kita saksikan pada 2 minggu lepas seorang tokoh politik mereka yang telah membakar Al-Quran untuk menghina Al-Quran, untuk menghina Islam itu sendiri. Dan ini proses daripada proses Islamophobia yang sedang dilancarkan di Barat. Seluruh dunia bergabung untuk menentang Islam. Al-Kufar ala millati wahidah, orang kafir bersatu untuk menentang Islam. Dan ini kita saksikan seluruh Eropah, Amerika dan negara-negara yang bersekutu dengan mereka bersama apabila mereka menghadapi dengan Islam. Tiba-tiba pemimpin mereka telah Sweden, Denmark ini telah melakukan perkara yang terkutuk. Umat Islam tidak pernah membakar kitab suci mereka. Dan apa yang lebih menarik ialah mereka membakar secara terbuka, direstui oleh polis mereka. Kerajaan mereka membenarkan perkara ini berlaku dan mereka membakar di kawasan kedutaan Turki di Sweden. Ialah banyak patut yang tersirat dan tersurat yang mereka lakukan ini. Selain daripada untuk menghina Islam dalam siri Islamophobia, mereka juga mempunyai matlamat yang khusus untuk Turki. Sebab Turki sekarang sedang membangun. Dan bagi Barat, bagi Eropah, antara negara Islam yang menjadi simbol Islam itu sendiri ialah Turki. Maka mereka lakukan ini atas dasar yang sangat besar sebagai persetujuan permusuhan pada Islam. Dan inilah pemimpin mereka yang melakukan secara terbuka, direstui oleh kerajaan mereka. Itu sebab tajuk perbincangan saya hari ini, saya katakan Sweden membakar Quran. Sweden membakar Quran sebab dia mewakili kerajaan ini. Pasukan kesempatan mereka membenarkan dan memberikan ruang kepada tokoh yang bernama Ramos Paludan ini untuk membakarnya dan dikawal oleh polis. Polis mendapat restu daripada kerajaan mereka dan secara mudah saya mengatakan Sweden yang membakar Quran. Ini adalah legend semata-mata, tetapi itulah apa yang Allah nyatakan dapat kita saksikan. Permusuhan mereka tidak pernah padam. Tuan-tuan sebati,
Apa yang berlaku ialah pemimpin ini ialah pengamal LGBT. Dia mengamalkan LGBT dan orang yang terlibat dengan LGBT, tuan-tuan. Perbuatan kaum Nabi Lut, akal mereka telah musnah. Mereka tidak dapat mempertimbangkan lagi antara benar dan buruk. Dan kita lihat setiap yang terlibat dengan LGBT, yang disebut sebagai seks songsang, luar tabi'i, maksudnya dia bukan lagi fitrah. Dia bukan lagi bersifat fitrah. Dan orang ini, dia sangat mengerti pemuda yang masih muda. Dia mengatakan pemuda yang berusia 18 tahun itulah yang dia minat. Oleh sebab itu, dia akalnya sudah hilang sama sekali. Bukan dia saja yang melakukan ini, tetapi kerajaan Sweden yang melakukannya. Polis Sweden yang melakukannya. Dan tentera Sweden yang merestuinya. Maka Sweden lah yang membakar Al-Quran kita. Kita lihat mereka membakar dan habuk ataupun bekas dipungut oleh umat Islam. Mereka mengambil sisa-sisa yang dibakar oleh Kristian tadi. Dan inilah satu perkara yang besar bagi umat Islam. LGBTQIA. Barangkali kita telah bincang panjang lebar dalam kuliah yang lalu. Dan inilah Paludan ini ialah orang yang terlibat dengan amalan songsang. Amalan kaum Nabi Lut. Akalnya sudah hilang sama sekali. Dia tidak membezakan antara benar dan palsu lagi. Tuan-tuan, sekiranya angkara LGBT telah melanggar dunia, dunia sudah hilang akal, dan itulah yang bakal berlaku. Alhamdulillah. Dalam konteks ini, Sweden tuju khas kepada bukan sahaja umat Islam, tetapi umat Islam Turki. Mereka ada agenda dengan Turki. Mereka sengaja membakar Al-Quran ini di depan kedutaan Turki. Turki mewakili umat Islam di Eropah. Dan membakar Al-Quran ini ialah dilakukan di depan kedutaan Turki, sengaja dilakukan di situ, direstui oleh kerajaan mereka. Dan suat tuhin al-muslimin, tujuanlah untuk menghina Islam, itu maksudnya. Mereka melihat bagaimana kaum Islam bersatu atau tidak. Kekuatan Islam, apakah mereka bersatu atau mereka hanyalah mengadakan batahan dan selesai di situ. Inilah untuk tes kekuatan umat Islam. Dan itulah pentingnya peristiwa yang besar ini. Mereka melakukan tepat depan kedutaan Turki di Stockholm, yaitu ibu negara Sweden. Mereka sengaja untuk menimbulkan kemarahan Turki. Kemarahan umat Islam. Yang umat Islam tidak pernah lakukan pembakaran seperti itu kepada apa-apa kitab suci mereka. Dan pada sini kita lihat akibat reaksi langsung. Umat Islam bangkit. Bukan sahaja di Sweden tetapi seluruh dunia. Sampai hari ini, bangkitan ini tidak pernah reda lagi. Mereka membakar Al-Quran. Dan kita lihat tindakan yang mereka sangka ini perkara yang mudah. Tetapi seluruh dunia telah bangkit. Masing-masing menyatakan bahawa kesatuan Islam dalam konteks bertahankan ayat kitab suci Al-Quran. Dan inilah maruah umat Islam yang telah dicabar oleh mereka secara sengaja. Dan dalam konteks ini kita lihat perkara yang mereka tidak jangkakan, rusuhan yang berlaku di Sweden mengorbankan banyak nyawa, merosakkan harta benda, bangunan, dan mereka tidak sangka perbuatan mereka membakar Al-Quran ini menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dan itu berlaku di Sweden, merebak ke Denmark, merebak ke Norway, merebak ke seluruh Eropah, Amerika, Eropah, Asia, Afrika, umat Islam bersatu. Mereka masing-masing kutuk perbuatan yang terkutuk ini. Mula-mula sekali Turki bangkit dan menyatakan kesatuan mereka, solidariti mereka. Sebab purposely Sweden ini untuk tujuan mereka tuju kepada Turki. Turki sedang membangun. Turki di Eropah sebagai simbol Islam. Dan mereka sekarang sedang berjuang untuk masuk NATO. Sweden dan Finland, dua negara yang sedang berusaha untuk masuk ke NATO. NATO ialah untuk menghancurkan Islam di Rusia. Sekarang Rusia telah mempunyai 30 juta umat Islam. Dan ini sangat menggusarkan kepada New World Order. New World Order ingin menghancurkan Islam secepat mungkin di Rusia. Dan mereka masuk Ukraine.
Mereka menghantar wakil mereka yang mereka sebut sebagai NATO, Tentera Atlantik Utara, untuk masuk ke Ukraine dan menghancurkan Islam di Rusia, sebab Islam telah mencapai 30 juta umat Islam sekarang. Dan kekuatan Islam dalam masa 50 tahun akan datang ialah Rusia. Dan mereka merancang untuk masuk ke Ukraine ini 30 tahun lepas. Apabila mereka telah masuk ke Ukraine, maka diberi amaran oleh Rusia supaya mereka tidak marah lagi. Dan mereka sengaja minta Rusia masuk ke Ukraine dan menuduh Rusia yang menyerang Ukraine, sedangkan yang menyerang Ukraine ialah Amerika. Tuan-tuan di Malaysia kena tipu hidup-hidup, sebab kita hanya bergantung kepada berita mereka. Peristiwa ini ada hubungan dengan peperangan di Ukraine. Peristiwa pembakaran Quran ini bukan semata-mata pembakaran di Sweden, tetapi ada hubungan dengan Ukraine. Pasukan NATO semakin hari semakin malam tidak dapat menentang tentera Rusia yang sedang mara. Dan sekarang mereka mengadakan satu lagi pakatan. Sebab Norway ataupun Sweden ini bersempadan dengan Rusia. Mereka ingin masuk ke Sweden ke dalam NATO dan mereka dapat masuk tentera rapat ke sempadan Rusia. Itu maksud sebenarnya. Bukan hanya Al-Quran yang mereka lakukan, tetapi mereka ada agenda yang lebih besar pada itu. Maka kita lihat tidak heranlah. Sebaik saja dibakar Al-Quran pada pagi itu juga, pada hari itu juga kita lihat umat Islam Turki telah bangkit. Sama ada mereka penganut sekular ataupun Islam, mereka sama-sama menyatukan. Pembakar Al-Quran ini menyatukan umat Islam Turki. Dan kita lihat bagaimanakah pemimpin mereka telah berucap dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Sweden yang merupakan perbuatan yang tidak ada sebarang tamadun. Membakar kitab suci ialah satu perbuatan yang tidak ada tamadun sama sekali. Umat Islam tidak pernah lakukan demikian. Apakah reaksi yang dilakukan oleh Islam? Mereka mengadakan ucapan. Mereka mengadakan ucapan yang membangkitkan semangat Islam di Turki. Dan protes ini berlaku di seluruh Turki. Hagia Sophia, masjid yang baru ditukar daripada gereja, telah menjadi tempat perhubungan mereka. Para khatib membaca ucapan yang menyatakan bahawa umat Islam ditekan dan harus kita bangkit. Oleh sebab itu kita lihat mereka berkumpul di konsulat ataupun di kedutaan Sweden di Istanbul. Mereka mengadakan bantahan mereka kepada duta mereka. Kepada duta Sweden di Istanbul dinyatakan bahawa ini perbuatan yang tidak bertamadun. Umat Islam sedunia mengutuk perbuatan ini. Dan sebagai reaksinya mereka membakar bendera. Mereka tidak membakar kitab Bible. Dan mereka menyatakan bantahan, mereka membakar bendera untuk menunjukkan bahawa yang bertanggungjawab adalah Sweden. Sweden harus menangkap perbuatan petualang itu serta-merta, tapi tidak dilakukan oleh Sweden. Mereka sengaja untuk membakar pasaran umat Islam. Dan bendera Sweden terus dibakar di mana-mana, termasuk di Kuala Lumpur. Seluruh umat Islam menyatakan satu hasrat yang sama, iaitu mereka membantah apa yang dilakukan oleh Sweden dan bukan individu yang lakukan, kerajaan Sweden yang melakukannya. Oleh sebab itu, ketika yang sama Sweden sedang mohon untuk masuk NATO dan Turki ialah anggota NATO. Saya dipahamkan Turki ada kuasa veto. Sekiranya keputusan tidak disetujui oleh Turki, maka keputusan tidak boleh diteruskan. Dan oleh sebab itu, Sweden yang sedang diambang untuk menjadi ahli NATO dihalang oleh Turki. Dan itulah sebab kemarahan mereka yang sangat luar biasa. Dan mereka membaca Al-Quran, mereka sangka, mereka tuju kepada Turki, tetapi mereka membakar hati seluruh umat Islam. Tuan-tuan yang hormati, mula-mula sekali yang keluarkan pernyataan bantahan ialah Menteri Luar Turki. Dia mengatakan ini ialah jenayah kebencian. Dan ini bukan yang disebut oleh mereka adalah kebebasan. Kebebasan bukan untuk melakukan keburukan, tetapi kebebasan ialah untuk melakukan kebaikan. Kebebasan ialah untuk melakukan kebaikan, tetapi bukan kebebasan untuk melakukan keburukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sweden. Dan perkara ini perkara yang dilakukan oleh mereka yang tidak tamadun. Kami lahirkan perasaan kami terhadap perbuatan tersebut. Inilah datang daripada Turki. Kita lihat ulama besar Azhar kita juga mengatakan dalam nilai yang sama bahawa perbuatan itulah perbuatan teroris, perbuatan
pengganas, bukan dilakukan oleh orang biasa. Maksudnya Sweden adalah negara pengganas. Ini diberikan fatwa oleh mufti kita, dan Syekh mengatakan bahawa perbuatan ini adalah perbuatan pengganas yang selama ini mereka tuju kepada Islam, dan sekarang mereka lah yang sebenarnya teroris yang dimasukkan. Kuwait juga mengatakan merasakan perasaannya, dan provokasi yang dilakukan oleh kerajaan Sweden ini sangat-sangat bahaya. Dia membakar perasaan manusia, yang mengajak pada dunia untuk hidup secara harmoni, berlainan agama, tetapi kita satu bangsa yang sama, bangsa manusia, yang harus kita bertoleransi dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Tetapi sayang, tidak ditunjukkan toleransi yang sama oleh penduduk Sweden. Dan inilah pemimpin Jordan yang juga mengatakan yang sama, bahawa untuk mengatasi apa yang mereka lakukan sebagai violence ataupun sebagai keganasan ini, tidak boleh menunjukkan bahawa kita hidup sama, saling harmoni antara satu sama lain. Dan mereka mengatakan untuk melakukan perkara yang sama, maka apa yang dicanangkan oleh Eropah sebagai harmony, tolerance, dan itulah slogan semata-mata yang tidak dijelmakan dalam kehidupan mereka sebenarnya. Tuan-tuan, ini ialah Menteri Luar Saudi juga menyatakan perkara yang sama. Kita lihat seluruh dunia umat Islam, mereka menyatakan batasan yang sama. Dan perkara yang kita sedang bina tentang toleransi antara manusia, hubungan diplomatik di antara negara, dimusnahkan oleh peristiwa tersebut. Begitu juga apa yang disebut sebagai Ansarullah, pejuang Palestin juga melakukan perkara yang sama. Dan apa yang berlaku di barat ini adalah satu perkara yang sangat mendukacitakan. Dan perkara inilah perkara pengganasan yang sebenarnya berlaku bukan dilakukan oleh Islam, tetapi dilakukan oleh orang yang menentang Islam. Aljazair juga menyatakan perkara yang sama. Mereka membantah lebih awal pada kita. Seluruh negara Arab menyatakan bantahan, sama ada di Afrika ataupun di Timur Tengah. Dan akhirnya kita juga bersuara, walaupun kita lewat, tetapi kita juga menyatakan bantahan yang sama. Perkara ini perkara yang tidak boleh dimaafkan, sebab dia melibatkan kitab suci yang mulia. Tuan-tuan, bukan saja negara kita mengecam, tetapi NGO juga, MAPIM juga turut sama untuk mengecam dan mengesahkan supaya segera dipanggil wakil duta Sweden sebagaimana dilakukan oleh seluruh negara Islam. Dan kita juga terlambat. Kita juga terlambat untuk memanggil dan memberikan mesej kita kepada duta mereka. Kita terlambat, sentiasa terlambat. Didahului oleh orang lain. Dan ada yang membantah. Di antara ahli politik juga membantah apabila kita ingin memanggil Sweden, duta Sweden untuk diberikan amaran. Ada pemimpin kita yang lain membantah. Itulah suasana yang berlaku negara kita. Tidak secepat yang kita sangkakan. Dan kita lihat pelajar kita, NGO telah membantah dengan segera pada hari Jumaat lepas. Mereka datang ke kedutaan Sweden menyatakan bantahan mereka. Umat Islam yang tidak ada perasaan untuk apabila Islam dihina, maka di manakah keimanan kita? Sekurang-kurangnya kita tunjukkan dengan ucapan ataupun dengan tindakan bantahan dan sebagainya. Tuan-tuan yang semati, negara yang membantah ini hari pertama. Negara di Timur dan Barat semua condemn apa yang dilakukan oleh Sweden. Kemudian keesokannya masih bertambah, termasuk negara bukan Islam juga condemn. Walaupun tidak banyak negara bukan Islam yang melakukannya, tetapi ini menyatukan umat Islam sebenarnya. Dalam konteks ini kita lihat ada seruan untuk kita boikot barangan yang dikeluarkan oleh Sweden, antaranya Volvo dan Scania, IKEA dan lain-lain. Dan apabila ada cadangan daripada seluruh umat Islam untuk membantahnya, untuk boikot barang Sweden, ada pula pejuang-pejuang yang mengatakan jangan lakukan demikian sebab mereka telah berada di Indonesia dan akan meruntuhkan ekonomi kita. Tuan-tuan, umat Islam tidak kuat. Umat Islam tidak mengambil satu keputusan yang solid. Apabila kita ingin memanggil duta Sweden, mereka membantah. Bila kita ingin boikot barangan Sweden, mereka membantah. Siapa kita sebenarnya? Dan sekiranya dibanding dengan Turki, jauh mantapnya tentang mereka terhadap penghinaan terhadap Al-Quran tadi. Dan di manakah kita? Mari kita lihat. Oleh kerana mereka diboikot oleh seluruh dunia,
Maka terhegeh-hegeh Perdana Menterinya. Presidennya mengatakan, maaf, kami minta maaf. Kalau kamu minta maaf, tangkap segera si pengkhianat ini. Dan sampai hari ini saya tidak dipahamkan ditangkap lagi. Mereka yang menjaga kapal pengkhianat ini. Sweden yang menjaga, tentera Sweden yang menjaganya, polis Sweden yang menjaganya, dan Sweden yang membakar Al-Quran. Tuan-tuan sebati. Dia minta maaf sebab ekonominya terjejas teruk. Penerbangan Sweden dan pelacungan juga terjejas dengan teruk. Dan dia berpura-pura meminta maaf. Maaf yang tidak ikhlas. Dan itulah yang berlaku, tuan-tuan. Mereka tidak akan redha pada kita. Walan tadha anka al-yahuda wan-nasara hatta tatamila milatahum. Dan tuan-tuan, kita lihat ada juga Malaysia mencadangkan kalau dia mereka bakar Al-Quran kita cetak 1 juta lagi Al-Quran. Tuan-tuan, cetak 1 juta Al-Quran dengan bakar Al-Quran tidak ada kena-mengena. Tidak ada kena-mengena bakar Al-Quran dengan cetak Al-Quran. Cetaklah 2 juta pun tak ada kena-mengena. Inilah kita, tuan-tuan. Untuk meredakan perasaan supaya kita tidak begitu marah kepada pembakaran tersebut, kita cetak Al-Quran banyak-banyak lagi. Dan ini sikap sebahagian dari kita. Bakar Al-Quran dengan cetak Al-Quran, dua perkara yang tidak ada kena-mengena. Dan harus kita ambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku ini. Mari kita lihat flash ke belakang. Mereka membakar Al-Quran ini bukan sekali, tuan-tuan, berkali-kali. Dan ada hari membakar Al-Quran di Eropah. Denmark pernah mengadakan hari membakar Al-Quran. Dan juga mereka ingin melihat kekuatan Islam. Mereka lakukan di Sweden, mereka melakukan di Denmark, mereka melakukan di Norway. Dan kali ini berulang-ulang. Dan katanya, Parlimen tadi telah membakar sebelum ini. Telah membakar sekali, 2 kali, dan ini kali yang ketiga. Mereka ingin melihat sikap umat Islam, apakah yang dilakukan. Dan mereka sangat musuhi. Lebih lagi, pengamal LGBT, Sweden adalah pengamal LGBT, akan mereka telah terbalik sama sekali, tuan-tuan. Mereka sudah tidak kenal lagi kebenaran. Sama seperti penagih dadah yang sudah tidak kenal lagi kebenaran. Kalaulah ada pemuda kita yang terlibat dengan dadah, tuan-tuan, mereka sudah tidak kenal kebenaran. Mereka tak beza lagi ayah dan ibu mereka. Mereka tidak kenal ibu ayah mereka. Itu mereka terlibat dengan dadah. Walhamdulillah. Dan mereka yang terlibat LGBT dalam kategori yang lebih teruk daripada itu. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang di luar daripada batas manusia, di luar daripada fitrah manusia. Dan perbuatan LGBT ini kita panggil seks luar tabi'i. Sebab mereka bukan lagi tabi'i, mereka bukan lagi hanif. Mereka telah menjadi manusia yang separuh hawan. Tuan-tuan, Amerika mengadakan hari membakar Al-Quran pada tahun 2010 lepas. Padri ini membakar Al-Quran. Akarnya sudah hilang. Dan mereka mengamal LGBT, mereka hilang pakaian. Dan dia lakukan secara suka-suka, mengajak pemberita dan membakar Al-Quran. Dan mereka ingin melihat reaksi umat Islam. Dan inilah walan tadha anka al-yahuda wan-nasara hatta tatamila milatahum. Inilah yang terakhir. Bukan sahaja Al-Quran dihina, tapi Rasulullah sendiri. Rasulullah dilukis kartun oleh pelukis ini. Dan dia dijaga oleh kerajaannya. Kerajaannya yang menjaganya. Dan polis menjaga keselamatannya selepas dia menghina Rasulullah. Taliban memberikan hukuman bunuh mati kepada orang ini. Dan pemimpin lain tidak ada. Taliban yang tuan-tuan benci itu memberikan hukuman mati kepada orang ini. Tetapi akhirnya dia mati dalam kenderaannya sendiri. Dia berada dalam kenderaan yang kadis peluru yang digunakan oleh tentera negara mereka, yang digunakan tidak boleh terbakar kalaulah terbalik. Tidak hangus, tidak boleh ditembak. Tetapi telah terbakar dan matilah penghina Rasulullah dalam kereta yang sangat kebal. Dia diiringi oleh tentera kerajaan negerinya. Maksudnya bukan individu yang melakukan, mereka mewakili kerajaan mereka masing-masing. Dan apabila kita lihat Salman Rushdie menghina Rasulullah, dia dijaga oleh kerajaan UK ataupun United Kingdom. United Kingdom memberikan pingat kepada Salman Rushdie selepas dia menghina Rasulullah. Lihat, tuan-tuan. Dan Queen Elizabeth yang baru mati baru ini, dia memberikan penghargaan yang besar kerana menghina Al-Quran. Queen tidak hina sendiri, tetapi dia menghina melalui lidah Salman Rushdie.
Dan al-kufaru ala wahidah. Al-kufaru ala millati wahidah. Orang kafir apa sahaja bangsa mereka. Mereka agama yang satu, agama yang menentang Islam. Tuan-tuan, kita lihat. Ini satu demi satu mereka yang menghina Rasulullah telah musnah di dunia lagi. Yang mereka tidak sangka bahawa kereta yang kebal ini telah terbakar. Dan mereka inilah orangnya yang menghina Rasulullah. Orangnya bukan muda, tuan-tuan, orangnya tua. Alangkah hina apabila orang tua menghina Rasulullah. Lebih-lebih lagi, dia melakukan segala-gala keburukan dan dia sentiasa tangannya digunakan untuk menghina Rasulullah. Tangannya terbakar dalam peristiwa ini. Tuan-tuan yang semati, mari kita lihat apakah sebenarnya berlaku. Apabila bakar Al-Quran oleh Sweden terhadap Turki, apakah sebenarnya yang berlaku di situ? Sebenarnya konflik antara Sweden dan Turki. Sweden ingin masuk ke pasukan NATO, dihalang oleh Turki. Turki ada mesej mereka sendiri. Dan apakah akibat sekiranya Finland ataupun Sweden bersama dengan NATO? Maka Sweden akan menjadi tempat tentera NATO yang sudah bersepadan dengan Rusia. Turki ada hubungan dengan Rusia. Sekurang-kurangnya Turki sedang menghadapi tentera Ahzab yang moden hari ini. Apabila Turki telah bebas daripada perjanjian 100 tahun, perjanjian kekalahan Turki yang telah berakhir, yang mereka sebut sebagai perjanjian Lausanne. Tuan-tuan yang hormati, Finland, Sweden sedang melobi untuk menjadi ahli NATO. Sebagaimana Ukraine telah melobi untuk menjadi ahli NATO. Sebelum Ukraine diterima sepenuhnya, Rusia telah menyerang Ukraine. Sebab bukan kerana NATO, sebab mereka sedang ingin merancang untuk menghancurkan Islam di Rusia. Islam di Rusia harus dihancurkan secepat mungkin, sebab sekarang jumlah umat Islam di Rusia sudah mencapai 30 juta. Kekuatan Islam akan datang dijangkakan bukan daripada negara Arab tetapi daripada Rusia. Rusia harus dihancurkan secepat mungkin. Dan tuan-tuan bersama dengan tentera NATO untuk menghancurkan Islam. Kebanyakan kita di Malaysia bersama dengan NATO. Sedangkan NATO ditubuhkan untuk menghancurkan musuh mereka dalam konteks hari ini, untuk menghancurkan Islam di Rusia. Dan pembakar Al-Quran ini sebenarnya ada hubungan dengan agenda tersebut. Turki menentang Sweden daripada mengatai NATO. Dan sebagai tindak balasnya, Sweden membakar Al-Quran. Bukan tokoh, bukan individu yang bakar, kerajaan yang bakarnya. Dan oleh kerana Turki benar-benar membantah kemasukan Sweden ke dalam NATO, dan Turki ada sebab yang sangat munasabah. Dan kita boleh bincang pada masa lain apakah sebab yang Turki menghalang Sweden ke dalam NATO tetapi membenarkan Finland untuk masuk. Oleh sebab itu kita lihat negara NATO ada 30 buah negara yang warna biru. Yang sekarang yang masih belum menjadi anggota NATO ialah yang hijau. Sweden dan juga Finland. Sekiranya negara hijau ini telah bersama dengan NATO, maka Rusia dengan mudah diceroboh. Sebab yang menjadi sepadan Rusia dengan Eropah Barat ialah Sweden. Dan oleh sebab itu akan kisah Ukraine akan berulang di Sweden. Kisah Ukraine akan berulang di Sweden sekiranya ini berlaku. Sebab tuan-tuan, New World Order. Mereka merancang untuk one world leader, one world government, one world currency, one world religion. Dan itulah perjuangan mereka. Dan masuknya NATO ke Sweden menempa bala sebagaimana NATO masuk ke Ukraine. Sekarang di Ukraine mereka telah tempang. Mereka ingin membuka satu medan perang yang baru di Sweden. Mudah-mudahan Rusia dapat dikalah di sana. Sebab mereka tidak boleh masuk ke Ukraine. Dan mereka sentiasa kalah di Ukraine. Sekarang mereka mencari peran yang baru. Dan mereka mencadangkan Sweden sebagai peran yang baru untuk masuki ke Rusia. Tujuannya lah untuk melemahkan Rusia, melemahkan China, dan yang paling penting, lemahkan umat Islam di Rusia. Dan Putin memberi amaran sebagaimana dia memberi arahan kepada NATO, Amerika. NATO ialah ejen Amerika yang ditubuhkan apabila dalam perang dunia yang kedua mereka kalah kepada Jepun.
Mereka sedar mereka tidak sekuat mana. British yang menyangka mereka adalah negara yang maju, kuat tentera, tetapi telah kalah oleh Jepun. Jepun mengatakan tentera yang paling pengecut dunia ialah British. Ketika mereka bertempur di Bakri, Johor, satu malam saja Jepun dapat mengalahkan seluruh tentera British. Kata Jepun, tak pernah kami temui tentera yang paling pengecut dalam dunia kecuali British. Ketika pertempuran di Bakri sebelum masuk ke Johor, kata Jepun, kami dapat kalahkan British dengan mudah. Dan British, Amerika kekalahan dalam perang dunia kedua, tuan-tuan. Mereka menubuhkan NATO untuk menjaga keselamatan mereka. NATO ialah agen kepada mereka. Sekarang apabila NATO masuk ke Ukraine, diberi amaran oleh Putin. Amerika sengaja provokasi supaya Rusia masuk Ukraine dan menuduh Rusia menyerang Ukraine sebagaimana tuan-tuan faham dalam berita yang disampaikan di Malaysia. Semua berita Malaysia mengatakan Rusia menyerang Ukraine. Sebenarnya New World Order yang merancang supaya Rusia masuk ke Ukraine. Sekarang mereka sedang merancang supaya Finland ini menjadi perang yang kedua. Mereka tidak boleh menebusi daripada Ukraine. Jadi mereka membentuk satu lagi perang yang baru, iaitu Finland. Sweden dan Finland. Rusia memberi warning. Selepas Ukraine, tumpuan kami ialah Sweden dan Finland. Sekiranya Sweden dan Finland masuk NATO, lepas Ukraine kami akan hancurkan Sweden dan Finland. Sekarang diberikan amaran pertama. Sebagaimana 3 kali amaran diberikan oleh Putin apabila NATO masuk Ukraine. Kali ketiga maka berlakulah serangan. Yang diceritakan negara kita, berita kita mengatakan Rusia dengan angkuh menyerang Ukraine, sedangkan Ukraine adalah negara Rusia. Ukraine ialah Rusia asalnya yang dipecahkan oleh Amerika. Sekarang Rusia ingin mengambil kembali negaranya bernama Ukraine. Tuan-tuan, ini ialah pembakaran Al-Quran ini bukan satu agenda yang kecil terpencil, tetapi dia melekumi satu agenda dunia. Rusia memberi amaran, sekiranya Finland, Sweden menganggotai NATO, maka nuklear tidak dapat dielakkan lagi. Tuan-tuan, kalaulah Finland dan juga Sweden masuk NATO, maka Rusia buat ucapan buat pertama kali tentera ataupun senjata nuklear akan diaktifkan. Sangat menakutkan. Bakal Al-Quran ini bukan satu agenda terpencil, tuan-tuan. Dia melibatkan dunia. Itu sebab dunia bukan Islam diam apabila Al-Quran dibakar. Bahkan orang bukan Islam di Malaysia pun ada yang menyatakan supaya kita ambil ringan tentang perkara ini. Dan mereka adalah agen daripada satu pertubuhan besar dunia, tuan-tuan. Mari kita ambil iktibar dalam perkara ini. Dalam konteks ini, mereka mencari sebab kenapakah Turki tidak membenarkan Sweden menganggotai NATO. Berbagai-bagai teori dikemukakan. Apa yang kita dapat lihat secara mudah ialah, tuan-tuan, Turki memerlukan bantuan Rusia. Rusia perlukan bantuan Turki. Survival mereka sebab yang sedang attack Turki sekarang ialah tentera yang sama, tentera NATO, sedangkan Turki adalah tentera NATO. Dan suasana sangat kompleks. Barangkali apa yang kita nampak ialah apa yang survival Turki ialah untuk menahan Sweden daripada menjadi ahli NATO, tuan-tuan. Sebab ini ialah Cyprus. Dalam hadis ada umat Islam yang sampai di sini. Dan Cyprus, kita tahu bagaimanakah konflik Cyprus. Yang satu ialah bahagian Turki, yang satu lagi ialah bahagian Greece. Dan pulau-pulau yang berhampiran dengan Turki diserahkan pada Greece. Pulau Islam diserahkan pada Greece. Dan mereka sengaja untuk membahagi dua. Dan NATO yang bernama UK telah bersumpah untuk pertahankan Cyprus bahagian Greece bagi pihak NATO. Dan Perdana Menteri mereka baru, Birma Sunak, telah menyatakan demikian. Di sinilah terhimpitnya Turki. Dan Turki memerlukan gabungan yang lebih kuat. Walaupun dia NATO, tapi dia sedang berkonflik dengan NATO. Tuan-tuan, mari kita reflect satu peristiwa yang berlaku selepas kita kalah. Perang Dunia Pertama kita kalah, tuan-tuan. Turki bersama dengan Jerman dan juga sekutunya
telah menentang seluruh dunia yang dipimpin oleh British, Perancis, Itali, Rusia dan Amerika. Dalam peperangan dunia pertama kita kalah. Bila kita kalah, maka kita ditentukan nasib oleh orang yang menang. Ini perjanjian Lausanne namanya, yang ditandangi pada tahun 1923 selepas kekalahan umat Islam dalam perang dunia pertama. Pada tahun 1924 kerajaan Islam jatuh sepenuhnya. Di sini kita lihat wakil Turki yang kalah. Wakil Osmaniyah, Ottoman yang kalah ketika itu, dipaksa menerima syarat yang ditentukan oleh negara yang menang. Apakah yang syarat mereka tentukan? Osmaniyah yang besar, tuan-tuan, yang melibatkan dengan sebahagian Afrika, Eropah dan Asia, itu telah dikecilkan sekecil-kecilnya. Dan sebagai syarat kekalahan, mereka jadikan Osmaniyah menjadi Turki moden, yang sepadannya yang ada sekarang. Ini satu kawasan yang sangat kecil berbanding dengan kawasan yang sangat besar Turki sampai ke Balkan satu masa dulu. Sampai ke Mesir, sampai ke Ethiopia, sampai ke seluruh kawasan di Timur Tengah dikuasai oleh Osmaniyah, tetapi bila kalah mereka dikecilkan sekecil-kecilnya di dalam perpejangan Lausanne ini yang berkuasa selama 100 tahun. Tahun ini lengkaplah 1 tahun perjanjian ini. Perjanjian ini diadakan pada tahun 1923 dan tahun 2023 maka perjanjian ini telah terbatal. Telah tidak obsolete lagi, tidak sah lagi, telah obsolete dan boleh disemak kembali setiap term yang dinyatakan dalam perjanjian ini. Antaranya lah Cyprus dan pulau-pulau yang berhampiran dengan Turki. Tuan-tuan, apabila kita kalah, negara kita diserah kepada orang lain. Untuk menghina Turki yang kalah, tuan-tuan, Osmaniyah yang kalah, yang kemudian menjadi Republik of Turki. Pulau-pulau di sebelah Turki diserahkan pada Greece. Menasabah, tuan-tuan. Ini penghinaan yang sangat hina. Pulau di tepi Turki dibagi pada Greece. Sedangkan Greece itu ialah Turki asalnya. Osmaniyah. Greece itu Turki. Bulgaria itu Turki. Dan Azerbaijan itu Turki. Dan negara-negara yang berada di atas ini semuanya kepunyaan Turki. Sekarang Turki telah kalah. Negara mereka diserahkan kepada negara lain. Dibahagikan faraid negara kepada yang menang. Yang kalah menerima nasib apa yang ditentukan oleh negara yang menang. Dan kata mereka, nasib baik kami masih ada negara. Masih kami ada Osmaniyah, masih ada lagi Turki. Dan kamu harus berterima kasih kepada kami. Sebab kalau by right kami tak bagi satu pun pada kamu. Dalam perjanjian Lausanne mengatakan nasib baik kami akan beri kamu satu kawasan yang besar lagi. Yang kita panggil Turki sekarang. Dan inilah penghinaan yang sangat besar apabila Turki yang besar, Osmaniyah, telah dikecilkan sekecil-kecilnya. Pada tahun 1923. Inilah, tuan-tuan. Mari kita belajar sejarah. Sebab kalau kita tak belajar sejarah, sejarah akan ajar kita sekali lagi. Mari kita lihat betapa hinanya umat Islam apabila pulau-pulau di tepi Turki diserahkan pada Greece. Sekarang Greece lah masuk ke pulau-pulau ini. Greece lah masuk dan bawa tentera mereka. Dibantu oleh tentera NATO. Tengok betapa terhimpitnya Turki. Betapa terhimpitnya Turki sekarang. Kita bagi ruang ke azan.
Asyhadu anna Muhammadan هيا ربنا هيا ربنا هيا على البلد هيا على البلد الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha. Okey, alhamdulillah, kita sabar sekali lagi. Apabila tamaknya perjanjian Lausanne, Erdogan mengatakan, mula-mula sekali kami ingin mengambil kembali pulau kami. Secara hina, mereka serahkan pulau Turki kepada Greece, sedangkan Greece itulah kepunyaan Turki. Macam kita dengan Singapura lah, tuan. Kita bergaduh tentang batu putih, maaf saya. Sedangkan Singapura itu asal kita punya, yang telah dipisahkan. Perkara yang sama berlaku di sini. Antara Turki dengan Greece sama seperti kita dengan Singapura. Yang kita berebut ialah batu putih. Dan sekarang penghinaan terhadap Turki sampai sama dengan kita. Dan pulau-pulau inilah yang pertama kali kata Erdogan, pulau kami harus diserahkan kepada kami. Sebab perjanjian Lausanne telah tamat. Tentulah menimbulkan konflik. Apakah tuan-tuan anggap tentera Azad akan menyerahkan Turki semula-mula itu? Tak mungkin. Dan dijangkakan inilah tempat perang ketiga, peperangan dunia ketiga. Ukraine, Finland atau Sweden, dan ketiga di sini. Yang keempat di Taiwan. Yang kelima antara Yahudi, Israel dengan Iran. 5 perang yang sedang mereka rancang. Kita masih lagi tenang setenang-tenangnya. Mari kita belajar sejarah. Sebab mereka tidak akan redha pada Islam. Walan tadha ankal yahud wal nasara. Selama-lamanya. Dalam konteks ini kita lihat, di sini telah dimasuki oleh tentera-tentera dunia. Sebab mereka mengetahui bahawa ini akan mencetuskan peperangan. Walzubillah. Kita harap tidak berlaku. Tetapi tanda-tanda ke arah itu sedang dirancang. Dan New Order sedang mencetuskan api peperangan. Dan untuk masukkan Finland dan juga Sweden ke dalam NATO jugalah cetusan api yang sama. Mereka sedang mencetuskan api peperangan. Sedangkan kita ingin memadamkannya. Dan betapa terkepiknya, terhimpitnya Turki sekarang. Dalam konteks ini kita lihat, kita bayangkan apabila Finland dengan Sweden telah bersama dengan NATO dan mereka boleh menyediakan tentera mereka sepanjang sempadan Rusia. Dan apabila mereka tidak dapat menerusi Ukraine yang lebih kecil berbanding dengan kawasan Finland, mereka mencadangkan Finland adalah tempat perang yang lebih besar. Dan umat Islam akan merana di Rusia. Tuan-tuan yang saya hormati, Blinken ialah setiausaha Amerika yang sedang melobi supaya Sweden dan Finland masuk NATO untuk tujuan yang mereka rancang sebelum ini. Tetapi takdir ilahi, Turki ada kuasa veto. Sekiranya Turki tidak membenarkan, tidak boleh kedua-duanya masuk NATO. Rupa-rupanya ada kuasa veto dalam NATO juga. Sekarang mereka sedang memujuk Turki supaya membenarkan dua negara ini menyertai NATO, dan apakah akibatnya. Dalam kasus ini, tuan-tuan dapat bayangkan ini, Finland dan Sweden bersama NATO sedang menghadapi tentera Rusia yang merupakan berwarna merah ini. Ini gambaran yang sedang berlaku. Mereka ingin menyatukan antara Sweden, Finland dan NATO untuk menentang berwarna merah. Di sini, di belakang beruang ini ada umat Islam yang ramai. Umat Islam yang ramai berada di belakang beruang merah ini, tuan-tuan. Umat Islam yang sedang muncul secara tiba-tiba di Rusia sekarang menerima bahana yang besar apabila ini berlaku. Walzubillah. Dan tuan-tuan, di Ukraine, NATO divided. Mereka tidak bersatu lagi untuk menentang Rusia sebab kekalahan demi kekalahan. Tetapi dalam berita mereka sentiasa mereka menang. Apa yang berlaku pernah Rusia meraihkan kemenangan. Itu yang berlaku dalam berita Rusia.
Dan apabila mereka tidak boleh bersatu di Ukraine, mereka membentuk satu perang yang baru. Dan pembakaran Al-Quran ada hubungan ini. Bukanlah satu perbuatan yang terpencil. Dan tuan-tuan, Eropah sangat bergantung pada minyak Rusia sebagaimana sebut dalam kuliah lepas barangkali. Finland, Bulgaria, Slovakia, Jerman, Italy, Macedonia bergantung kepada minyak Rusia. Bagaimana mereka ingin memerangi Rusia sedangkan mereka bergantung kepada minyak Rusia? Sekiranya Rusia tutup paip mereka dan di sini menggelepar kesejukan. Sebab sekarang musim sejuk. Dan sekiranya gas ini yang semua bergantung kepada gas Rusia. Mereka ingin perangi Rusia sedangkan mereka bergantung pada gas Rusia. Di sini kita nampak berat sebelah. Kita nampak handicapnya Eropah menghadapi Rusia. Sebab Eropah menerima gas daripada Rusia hampir sepenuhnya. Dan sekiranya paip ditutup, maka hancur Eropah. Dan itu sebab kita lihat NATO tidak boleh lagi menyerang secara berdepan daripada Ukraine. Mereka harus membentuk satu perang yang lain. Dan ini sebenarnya yang berlaku pembakaran Al-Quran kita. Putin mengatakan bahawa dia akan mengaktifkan tentera yang ditakuti, yang disebut sebagai syaitan. Sekarang satu peledak nuklear yang terbesar dunia namanya syaitan, yang dipunyai oleh Rusia. Sekiranya syaitan ini dilepaskan ke atas United Kingdom, United Kingdom akan hilang tanpa ada kesan sama sekali. Simulasi dilakukan sekiranya syaitan ini terjun di UK. UK hilang menjadi laut. Itu simulasi yang dilakukan oleh pegawai tentera. Dan sekiranya itu berlaku, maka inilah ancaman yang diberikan oleh Rusia. Inilah syaitan. Syaitan yang dia takuti. Sekiranya dia meledak di Eropah, Eropah akan hancur. Dan sekiranya NATO menerima Sweden dan Finland, Rusia mengatakan kami tidak ada helah lagi kecuali kami lepaskan ini. Tuan-tuan, walzubillah. Walzubillah kalau ini berlaku. Apakah yang berlaku di sini sangat tidak dapat kita bayangkan. Dan kita dapat bayangkan bom atom yang dilepaskan di Hiroshima, Nagasaki. Satu teknologi yang berlaku 40 tahun lepas atau 50 tahun lepas. Cukup menakutkan. Ini ialah teknologi terkini yang belum kita lihat kesan di mana-mana. Dan sekiranya ini dilepaskan, walzubillah. Tuan-tuan, Rusia tuhaddidu Iraq al-Britania. Kamu ketika itu Boris Johnson yang satu-satunya dari NATO yang ingin berdepan dengan Rusia. Dan diberi amaran oleh Putin, sekiranya kamu masih lagi berdegil untuk menentang Rusia, yang sedangkan peperangan di Ukraine kamu yang cetuskan. Kamu bersama mereka yang cetuskan peperangan Ukraine, kami pertahankan negara kami. Sekiranya kamu masih degil, kata Putin, kami akan hantar syaitan ke UK dan UK akan hancur tanpa ada sejarah. Tuan-tuan, apa beza antara NATO dan Putin? Eropah membakar Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Islam, tetapi Putin mengucapkan tahniah kepada hari kita, hari raya kita, dan memuji Islam adalah agama yang murni. Dia bukan Islam. Itu beza antara Eropah dengan Putin yang tuan-tuan sangat benci. Dia puji Islam dan dia baca Al-Quran. Yang Eropah membakar Al-Quran, Putin membaca Al-Quran. Itu bezanya, tuan-tuan. Itu tuan-tuan sangat benci pada orang ini sebab dia membaca Al-Quran. Setiap hari dia baca Al-Quran dan mereka syak dia Muslim. Tidak ada satu bukti pun yang dia Muslim, tetapi sekarang disyaki kenapa dia baca Al-Quran dengan banyaknya. Dia membaca Al-Quran dalam ucapannya. Dan dia membaca Al-Quran dalam setiap ucapan yang akhir ini. Apakah orang pakai Islam sanggup baca Al-Quran? Dan dia membaca Al-Quran kepada suasana dunia ini. Dan dia pernah mengatakan, Iyyakum antusayyu al-Islam. Jangan kamu hina Islam depan saya. Iyyakum antusayyu al-Islam. Jangan kamu sekali-kali hina Islam depan saya. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada dia. Sebab tuan-tuan baca berita British, berita Amerika, CNN, maka tuan-tuan sangat benci pada orang yang memberikan kredit pada Islam. Antara pemimpin dunia bukan Islam yang beri kredit pada Islam ialah Putin. Dia membaca Al-Quran setiap pagi katanya.
Dan dia memanggil ulama-ulama di Rusia berbincang dalam majlis-majlis tertentu. Mufti kita Moskow, Ziauddin namanya, Syekh Ziauddin, sentiasa berbincang tentang Islam dengan Putin. Dan Putin asalnya memusuhi Islam, meruntuh masjid. Tetapi sekarang menunjukkan sikap yang berbeza. Hati manusia Allah yang pegang. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah yang dia berjuang sebagai kita umat Islam. Iyyakum an tusayyi'u al-Islam lil Islam. Jangan sekali-kali hina Islam depan saya. Dan Rusia memberi peringatan kepada dunia. Wahai dunia, hazimatu Rusia tusawi dimar al-alam kulluh. Dan hancurnya Rusia, tuan-tuan, kata Putin, kamu semua dunia, sekiranya Rusia kalah, kamu semua kalah. Hazimatu Rusia tusawi ad-dimar alam kulluh. Kalahnya Rusia, kalah alam seluruhnya. Yang sekarang kamu tahu tak, yang sedang merancang untuk menjadi dunia adalah New World Order yang kami sedang pertahankan bagi pihak kamu, wahai orang Islam, kata Putin. Sejarah yang ditunjukkan oleh umat Islam di Rusia tidak sama dengan berita yang kita terima daripada CNN. Tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan dialah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar. Yang pasti agama ini akan mengatasi seluruh agama dunia. Cukuplah Allah menjadi saksi. Tuan-tuan, Allah berjanji Islam akan mengatasi seluruh agama dunia. Dan sekarang kita lihat apakah kedudukan Islam di Sweden. Dan inilah yang ingin mereka padamkan Islam yang sedang berkembang di Sweden. Sweden telah ada masjid yang besar sudah menggambarkan umat Islam di Sweden. Ini masjid yang dipercayai umat Islam di Sweden. Mereka sangat takut sekiranya benih Islam tumbuh dengan pesat di Sweden. Bukan saja di Sweden, di Norway. Kita membina masjid di hujung dunia, tuan-tuan. Di Finland, Islam sedang bercambah dengan cepat. Masjid dibina dengan cepat, ini masjid di Sweden. Kalau tuan-tuan lihat masjid sebesar ini, tuan-tuan dapat jangkakan betapa kuatnya Islam di sini. Dan kita lihat, ini pemimpin kita, Salahuddin Barakat namanya. Dan dia adalah pengasas pusat Islam di Malmö, Sweden, yang sedang berkembang pesat. Dalam internet ada minta derma untuk membina masjid yang lain di Sweden, di Norway, dan menunjukkan bahawa Islam sudah berkembang pesat di Norway. Ini gambaran bahawa masjid umat Islam sudah tidak dapat menampung jemaah ketika hari raya ataupun hari Jumaat. Kita memerlukan masjid yang lebih luas, menggambarkan Islam sudah berkembang. Dan pembakaran Al-Quran ada hubungan dengan perkembangan Islam yang sedang pesat di Norway. Di Stockholm kita ada sekolah. Kita ada sekolah agama, tuan-tuan. Kita ada sekolah agama di Stockholm. Dan ini menggambarkan Islam sudah bercambah. Dan asal negara Kristian telah ditembusi oleh sekolah dan peradaban Islam. Mereka yang memeluk Islam bertambah. Dan esok ialah hari hijab dunia. Sekarang Sweden sedang melancarkan untuk memakai hijab. Sama ada Muslim dan bukan Muslim. Untuk merasakan bahawa itulah sebagai honor ataupun dignity bagi seorang wanita Islam. Tuan-tuan, dalam konteks sama Sweden pernah melarang daripada memakai hijab. Sweden sangat anti-Islam dan tiba-tiba kebanyakan gadis mereka sudah memakai hijab pada tahun lepas. Ketika kempen Hari Hijab 1 Februari tahun lepas, mereka memakai hijab beramai-ramai, sedangkan hijab diharamkan ataupun dilarang di Sweden. Perkembangan inilah yang menyebabkan mereka sangat sukar untuk mereka justifikan. Dan sekolah di Sweden diharamkan. Sweden mengharamkan sekolah yang kita bina. Mereka tidak bina sekolah. Dan mereka mengharamkan sekolah kita. 20 sekolah diharamkan. Ini Sweden, tuan-tuan. Mereka sangat musuh Islam. Dan ini pemimpin mereka yang tidak benarkan kita azan, keluar azan daripada masjid. Pemimpin mereka yang sama seperti yang membakar Al-Quran. Dan tuan-tuan, mereka adalah satu kumpulan yang sama. Dan kita lihat bahawa umat Islam Sweden mengatakan, kami perlukan masjid yang lebih banyak. Kami ialah warga negara yang asal di Sweden.
Kami sudah bertahta di sini begitu lama, kami sudah tinggal di sini begitu lama, dan kami bukan pendatang. Kami adalah rakyat Sweden yang kami perlukan hak kami sebagai seorang Islam. Islamia yang sedang merancang di Eropah. Inilah di antara perkara yang sedang berlaku sekarang. Dan kita lihat Sweden mengatakan bahawa dia akan, apakah mungkin Sweden akan menjadi pelopor Islam di Eropah Utara. Dan itulah soalan yang sedang mereka bincangkan. Sekiranya ini berlaku, cukup malang bagi mereka dan Islam akan berkembang di mana saja. Ini masjid kita di Sweden, di Norway. Kita membina masjid seperti itu di Norway, tuan-tuan, menggambarkan kekuatan Islam di kawasan Eropah Utara. Dan hari demi hari yang mereka menerima Islam, mengucap syahadah bertambah. Dan ini adalah gambar bersejarah satu keluarga yang memeluk Islam secara satu keluarga yang penuh. Dan Islam bertambah dengan cepat. Setiap kali ada kempen Islam, umat Islam bersolat dalam dataran. Umat Norway telah memeluk Islam dengan ramainya, dan satu masa pada tahun 2018 lepas 3,000 orang Norway memeluk Islam, dan ini sangat menakutkan bagi mereka yang benci ke Islam. Dalam konteks ini kita lihat ini pemimpin Islam di Finland, dan Islam semakin bertambah kuat di kawasan tersebut, dan termasuklah Denmark, dan katanya asal yang membakar Quran adalah Denmark. Denmark juga tidak ketinggalan, masjid yang besar dibina. Dan ini menggambarkan masjid di Skandinavia inilah di Copenhagen telah dibina satu persatu, dan ini menggambarkan Islam sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Fath. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Dan dialah yang mengutuskan rasulnya dengan benar, dengan petunjuk, dan agamanya benar, yang bakal mengatasi seluruh agama dunia, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan itulah, tuan-tuan, barangkali dapat kita gambarkan peristiwa pembacaan Al-Quran bukan saja peristiwa yang terpencil, tetapi dia melibatkan seluruh dunia, dan mereka berpakat apabila bertemu dengan Islam, Al-Kufar ala millati wahidah, dan harus kita berwaspada. Marilah kita melekatkan diri kita dengan kekuatan iman, ilmu dan takwa, sebab inilah senjata yang paling utuh untuk menghadapi cabaran yang sangat-sangat mencabar ini. Dan dengan kata itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih salawat.